Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk pembentangan saya ialah tahap gaya pembelajaran dan tahap pencapaian pelajar dalam subjek ekonomi. Senario di sekolah tingkatan 6 di Malaysia. Saya adalah Intan Fairuzah binti Abdullah dari Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita mulakan dengan pengenalan dan latar belakang kajian. Pelajar mempunyai pelbagai pilihan selepas pendidikan menengah. Salah satunya adalah sekolah pendidikan tingkatan 6. Transformasi pendidikan tingkatan 6 telah memberi ruang yang besar kepada pelajar untuk berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang unik dan mampu menghasilkan output yang optimum apabila diberi peluang menggunakan gaya belajar yang mereka minati. Namun, pencapaian subjek ekonomi yang kurang baik akan menyumbang kepada keputusan STPM yang kurang memuaskan secara keseluruhan. Kesan. Pilihan yang kurang tepat memberi kesan terhadap pencapaian akademik dan nilai modal insan. Teknik pengajaran yang kurang sesuai menyukarkan pelajar memahami konsep dan mengaplikasikan kemahiran pengiraan dalam subjek ekonomi dengan lebih berkesan. Pelajar STPM yang tidak cemerlang sukar mendapat tempat di universiti awam dan merupakan satu kerugian dari pelbagai sudut. Pelajar STPM yang gagal akan bekerja dalam grade yang rendah dalam sektor kerajaan dan memerlukan tambahan kemahiran bagi yang bekerja sendiri. Seterusnya adalah konsep dan kajian literatur gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran merupakan elemen utama untuk menentukan tahap kefahaman dan pengetahuan pelajar tentang ilmu yang sedang dipelajarinya dan dilihat berbeza-beza di antara seorang pelajar dengan pelajar yang lain. Kajian ini telah menggunakan model gaya SAM 1987 yang memberi penekanan yang lebih kepada perbezaan gaya pembelajaran oleh setiap individu dengan menggunakan inventory pembelajaran di sekolah sebagai alat ujian untuk mengukur gaya pembelajaran permukaan, gaya pembelajaran mendalam, gaya pembelajaran terancang, gaya usaha dan gaya pembelajaran dorongan. Mengikut kajian Muhammad Syafiq, Muhammad Razili dan Nurani Abdul Rauf telah mendapati terdapatnya hubungan yang signifikan antara kaedah pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar. Penelitian terhadap kesan gaya pembelajaran serta strategi untuk belajar dan hubungannya dengan pencapaian merupakan satu dimensi dalam usaha untuk mengenal pasti punca jurang pencapaian. Guru-guru perlu benar-benar mengetahui pelbagai kaedah dan strategi PDPC serta berusaha menggunakannya mengikut keadaan dan kesesuaian. Seterusnya adalah pencapaian ekonomi tingkatan 6. Keputusan peperiksaan dalam subjek ekonomi yang kurang memberansangkan masih berlaku sehingga kini. Subjek ekonomi telah mengalami peratus gagal yang semakin meningkat berbanding subjek elektif yang lain bagi keputusan STPM dari 2015 hingga 2016. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti sebab utama pelajar melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Seterusnya mengenal pasti tahap gaya pembelajaran dan tahap pencapaian dalam ekonomi. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian adalah berbentuk tinjauan yang menggunakan kaedah kuantitatif. Populasi kajian menggunakan pelajar tingkatan 6 yang mengambil subjek ekonomi di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan melalui kerangka pensempilan yang telah ditetapkan. Saiz sampel adalah seramai 361 orang pelajar mengikut Critchley dan Morgan. Kaedah pensempilan menggunakan teknik pensempilan pelbagai peringkat iaitu berkelompok strata sistematik. Tahap dimensi mengikut nilai skor min kajian. Interpretasi skor min bagi tahap gaya pembelajaran dibentuk berdasarkan kepada nilai skor min yang diadaptasi daripada Abdul Sukur Syahari, Abdul Aziz Yusof dan Muhammad Khan Jamahan, iaitu tahap rendah 1 hingga 3 mata, tahap sederhana 3 hingga 5 mata, manakala tahap tinggi adalah 5 ke atas hingga 7. Manakala grade peperiksaan STPM berdasarkan panduan yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Instrumen dimensi gaya pembelajaran. Instrumen ini adalah instrumen yang telah diadaptasi dan diubah suai daripada kajian lepas.
Item-item di dalam konstruk gaya pembelajaran telah melalui beberapa proses kesahan dan kebolehpercayaan, iaitu kesan muka, kesan kandungan, kesan konstruk dan analisis alfa krombak. Varians keseluruhan faktor gaya pembelajaran menyumbang sebanyak 59%, manakala hasil analisis mendapati nilai alfa krombak yang diperolehi adalah 0.86 untuk gaya pembelajaran. Profil responden. Seramai 361 orang pelajar tingkatan 6 telah terlibat dalam kajian ini, iaitu 39.9% ialah pelajar lelaki dan 60.1% merupakan pelajar perempuan. Sampel kajian ini boleh dikategorikan pelajar yang aktif dan berkaliber kerana hampir 45% sampel kajian telah memegang beberapa jawatan penting di sekolah dan 63% mempunyai CJ peringkat kebangsaan, iaitu penglibatan dalam core curriculum. Dapatan kajian, pilihan belajar di tingkatan 6. Secara keseluruhannya, majoriti pelajar memilih ke tingkatan 6 adalah disebabkan faktor pelajar itu sendiri, iaitu 38.5%, diikuti dengan dorongan ibu bapa sebanyak 21%. Seterusnya adalah kerana laluan ke universiti, 11.9%. Yang paling akhir adalah kerana jarak ke sekolah, iaitu 0.3%. Maka melalui data dapat dilihat setiap pelajar mempunyai pelbagai faktor yang berbeza yang mendorong mereka memilih ke tingkatan 6 selepas SPM. Dimensi gaya pembelajaran mempunyai 4 bahagian utama, iaitu gaya pembelajaran gigit usaha, terancang, mendalam dan permukaan yang mengandungi 19 item secara keseluruhannya. Dapatan kajian telah menunjukkan skomin keseluruhan tertinggi, iaitu 5.18 ialah gaya pembelajaran permukaan. Diikuti skor min kedua tertinggi, iaitu gaya pembelajaran gigi usaha, iaitu 4.94. Gaya pembelajaran mendalam, iaitu 4.93, dan min keseluruhan terendah ialah gaya pembelajaran terancang, iaitu 4.7. Secara keseluruhannya, purata keseluruhan bagi dimensi gaya pembelajaran ialah 4.93, iaitu berada dalam tahap sederhana. Seterusnya adalah tahap pencapaian pelajar dalam ekonomi. Responden kajian mempunyai dua pencapaian dalam subjek ekonomi, iaitu pencapaian dalam subjek mikroekonomi pada semester 1 dan pencapaian subjek makroekonomi pada semester kedua. Secara keseluruhannya, grade B iaitu CGPA 2.67 hingga 3.3 merupakan grade yang paling ramai diperolehi oleh pelajar tingkatan 6 pada semester 1 dalam mikroekonomi berbanding grade C iaitu 1.67 hingga 2.3 pada semester 2 untuk subjek makroekonomi. Keputusan lulus penuh bagi semester 1 ialah 71.5%, melebihi keputusan lulus penuh pada semester 2 iaitu hanya 63%. Maka dengan ini menunjukkan bahawa keputusan mikroekonomi dalam semester 1 adalah lebih baik berbanding subjek makroekonomi dalam semester kedua mengikut grade. Selain itu, keputusan mikroekonomi dalam semester 1 juga lebih baik berbanding subjek makroekonomi dalam semester kedua mengikut nilai min, iaitu 2.44 lebih tinggi daripada 2.12 untuk makroekonomi. Perbincangan kajian. Keputusan pelajar ke tingkatan 6 tidak dipengaruhi dengan persekitaran dalam membuat pilihan dalam konteks kajian ini. Pelajar sudah boleh berfikir apa yang sesuai dengan diri mereka, lebih cenderung terhadap minat, kehendak atau keinginan tersendiri dan tidak gemar dipaksa. Purata keseluruhan bagi dimensi gaya pembelajaran berada dalam tahap sederhana. Hasil dapatan menunjukkan skor min keseluruhan tertinggi ialah gaya pembelajaran permukaan dan min keseluruhan terendah ialah gaya pembelajaran terancang. Ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar
tidak gemar berfikir secara mendalam, kurang inisiatif untuk berusaha lebih dan kurang keupayaan untuk mengaitkan satu fakta atau konsep dengan fakta yang lain. Pelajar yang mengamalkan gaya permukaan cenderung menggunakan kaedah menghafal yang memerlukan tahap kefahaman yang tinggi dalam sesi PDVC. Akhir sekali adalah rumusan. Faktor diri pelajar merupakan faktor yang dominan mempengaruhi terhadap keputusan pemilihan bidang dan tempat pengajian di sekolah tingkatan 6. Pilihan pelajar selepas menengah yang sesuai sangat penting untuk memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan dan mencapai matlamat yang dihajati. Guru perlu mengetahui gaya pembelajaran yang diamalkan oleh majoriti pelajarnya dalam pelaksanaan pengajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC yang berkesan. Memahami kriteria pelajar adalah sangat penting dalam membantu memudahkan pelajar memahami konsep dan mengaplikasikan kemahiran pengiraan dalam subjek ekonomi dengan lebih berkesan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.